Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pada hari ini, saya Nur Ashkin binti Abdul Latif akan membentangkan artikel kertas konsep saya yang bertajuk Perubahan Guru dalam Pegangan dan Amalan, Peranan Kolaborasi. Kertas konsep ini ditulis bersama pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah dan Dr. Muhammad Yusof bin Muhammad Noor. Kami dari Jabatan Pentadbiran Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi ini adalah agenda ataupun outline pembentangan saya. Jadi saya mulakan dulu dengan abstrak. Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan mengenai peranan kolaborasi dalam perubahan guru dalam aspek pegangan dan amalan. Dapatan dari kajian lepas mendapati bahawa kolaborasi memainkan peranan sebagai faktor yang menyokong perubahan guru. Selain itu, bekerja secara kolaboratif dapat mengubah amalan dan pegangan guru dan membantu dalam proses perubahan, di mana hasil bekerja secara kolaboratif ini memberi masa untuk membuat refleksi dan dapat mengubah amalan guru di dalam kelas untuk kebaikan pelajar. Jadi perbincangan daripada kertas konsep ini memberi implikasi kepada dasar pendidikan negara melalui pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam memperkukuhkan budaya teladan dan rakyatan setugas bagi meningkatkan kecemerlangan profesional melalui pementoran, pembangunan dan perkongsian amalan terbaik. Selain itu, program Komuniti Pembelajaran Profesional ataupun KPP ataupun PLC akan diperluaskan dalam menggalakkan amalan kolaborasi di sekolah. Jadi secara kesimpulannya, kolaborasi dapat membantu dalam proses perubahan. Oleh itu, sokongan pemimpin sekolah adalah diperlukan untuk memastikan budaya kolaborasi diamalkan supaya matlamat pendidikan dapat dicapai. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan satu proses yang dinamik dan sentiasa menuntut perubahan. Bagi memastikan pendidikan kekal, relevan dan dinamik, warga sekolah terutamanya guru perlu seiring dengan perubahan. Menurut Karim dan Kin, faktor utama dalam perubahan sekolah adalah kesediaan dan penerimaan guru untuk melalui proses perubahan yang berlaku. Menurut Fullen pula, terdapat 3 dimensi dalam perubahan program atau dasar dalam pendidikan, iaitu menggunakan sumber pengajaran baru, menggunakan pendekatan mengajar baru dan mengubah kepercayaan atau pegangan. Jadi 3 aspek ini adalah perlu kerana gabungan aspek ini menjadi alat untuk mencapai matlamat pendidikan. Dan kejayaan dalam transformasi sekolah bergantung kepada perubahan guru di mana perubahan guru melibatkan transformasi dalam kepercayaan atau pegangan, pengetahuan dan juga amalan. Namun begitu, menurut Forrest, walaupun guru menyedari kepentingan perubahan untuk meningkatkan standard pendidikan, namun ramai guru menolak untuk berubah, di mana penentangan atau penolakan ini merupakan satu halangan terhadap perubahan yang mana jika diselesaikan dapat memberikan pemangkin kepada usaha perubahan dan membawa kepada pembelajaran yang luas. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan guru dalam amalan iaitu kolaborasi, refleksi, pengetahuan dan rasa memiliki. Oleh itu, kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan mengenai peranan kolaborasi dalam mempengaruhi perubahan guru. Teori yang digunakan adalah teori perubahan oleh Fullen yang menyatakan terdapat 3 fasa dalam membentuk kitaran perubahan iaitu fasa permulaan, fasa pelaksanaan dan juga fasa penerusan. Fasa pertama adalah fasa permulaan atau penerimaan iaitu mengandungi proses untuk menerima atau meneruskan sesuatu perubahan termasuk proses yang dapat membawa kepada keputusan itu. Fasa yang kedua adalah fasa pelaksanaan yang melibatkan pengalaman awal dalam cubaan untuk mempraktikkan sesuatu buah fikiran atau pembaharuan. Dan akhir sekali adalah fasa ketiga adalah fasa penerusan yang merujuk kepada keadaan sama ada perubahan diterima pakai ataupun tidak. Fullen juga menyatakan bahawa terdapat pelbagai faktor yang beroperasi pada setiap fasa ini. Contohnya dalam fasa pelaksanaan, sifat guru secara individu dan faktor kolegialiti memainkan peranan seperti mana pengetua memainkan peranan dalam mempengaruhi kemungkinan berlakunya perubahan. Terdapat pelbagai model perubahan yang diaplikasi dalam pendidikan. Antaranya ialah model penyesuaian perubahan Bowles ataupun Adaptive Change Models. Jadi model ini diperkenalkan oleh Terry Bowles pada tahun 2006. Adaptive Change Model ataupun ACM ini merupakan trans-theoretical model iaitu dia berdasarkan beberapa teori dan model perubahan. Jadi Bowles menyatakan terdapat 2 faktor dalam perubahan iaitu faktor proses dan juga faktor sokongan, di mana faktor proses terdiri dari keterbukaan kepada peluang, visualisasi, perancangan, tindakan dan penutupan, di mana keterbukaan, visualisasi dan perancangan ini adalah faktor persediaan, manakala tindakan dan penutupan adalah faktor pengeluaran.
Selain itu, 3 faktor sokongan yang membantu perubahan pada setiap peringkat perubahan adalah keinginan dalaman individu ataupun organisasi, sokongan sosial yang merupakan bantuan yang disediakan di sekeliling individu ataupun organisasi yang di mana ia selalunya dalam bentuk kolaborasi, dan yang ketiga adalah pengurusan emosi negatif. Kita beralih kepada kajian literatur. Perubahan melibatkan belajar untuk membuat sesuatu yang baru dan hubungan saling bertindak adalah asas utama dalam pembelajaran sosial. Menurut Lee, 2019, perubahan guru adalah dijangka akan berlaku kerana dia perlu seiring dengan tuntutan dan jangkaan dari perubahan masyarakat, pembuat polisi dan pelbagai pemegang taruh yang lain. Menurut Fullen pula, dalam bukunya Makna Baru Perubahan Pendidikan, perubahan adalah berkait rapat dengan tahap tindak balas sesama guru dengan pihak yang memberikan sokongan dan bantuan serta tekanan rakan sebaya di mana komuniti pembelajaran berbentuk pemufakatan atau kolaborasi adalah perlu bagi guru dalam meneruskan dan menjayakan inovasi dalam bilik darjah. Jadi antara aktiviti kolaborasi yang sering dilakukan oleh guru adalah dialog, kajian tindakan, refleksi, pemerhatian kelas, perkongsian sumber dan idea tentang amalan pengajaran, dan juga peer coaching dan peer learning. Di mana menurut kajian Witterholt dan Gray dan juga Ward, kolaborasi dengan rakan sekerja melalui perbincangan dan refleksi akan menghasilkan peluang yang berterusan untuk perubahan guru dan memberi ruang kepada guru untuk menimbang semula pegangan dan mengubah amalan. Kita beralih pula pada dapatan kajian, dan di mana dapatan kajian secara kualitatif dari Forrest et al. Pada tahun 2019 mendapati kolaborasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan terhadap amalan guru selain daripada pengetahuan, refleksi dan perasaan memiliki. Di mana peserta kajian ini memberi maklum balas bahawa mempunyai seseorang untuk berkongsi idea menyokong pelaksanaan perubahan. Dan hasil kajiannya terhadap seorang guru dan seorang pentadbir sekolah ini turut mendapati hasil dari bekerja secara kolaboratif ini memberi masa untuk membuat refleksi dan dapat mengubah amalan guru di dalam kelas untuk kebaikan pelajar. Kita lihat pula dapatan kajian yang dijalankan oleh Tam pada tahun 2014 yang di mana dia telah menjalankan kajian di sekolah yang ingin melaksanakan perubahan dalam kurikulum. 3 aktiviti utama telah dijalankan untuk menjalankan perubahan tersebut iaitu membuat struktur baru berasaskan KPP, membina budaya kolaboratif dan menjalankan aktiviti pembelajaran interaktif seperti dialog, kajian tindakan, refleksi dan juga pemerhatian kelas. Jadi selepas perubahan dilaksanakan menggunakan 3 aktiviti utama yang disebutkan tadi, perubahan guru terhadap kurikulum berasaskan sekolah dapat diperhatikan seperti jadual yang dipaparkan, di mana dapat dilihat kebanyakan guru berjaya mengubah pegangan dan amalan dalam beberapa aspek. Sebagai perbincangan, dapatan kajian daripada Forrest et al. Tadi telah menyokong kenyataan Fullen pada tahun 2007 dan Puhala pada tahun 2018 yang menyatakan bahawa hubungan kerjasama antara rakan sekerja membantu dalam fasa pelaksanaan proses perubahan, di mana kolaborasi bersama rakan sekerja dan pihak pentadbiran dapat mengatasi penentangan guru terhadap perubahan, seperti perasaan terancam dan perasaan fear of the unknown dapat diatasi melalui peer coaching. Jadi ini bertepatan dengan model SEM yang menunjukkan sokongan sosial merupakan faktor sokongan dalam perubahan, di mana kolaborasi dapat memberi sokongan sosial dan membantu dalam pengurusan emosi negatif. Menurut Dufour pula, terdapat 3 prinsip dalam membina struktur kolaborasi iaitu pengurusan individu kepada fokus pembelajaran, menyediakan pasukan dalam tempoh masa yang mencukupi untuk berkolaborasi dan memastikan sokongan berterusan serta perkongsian tanggungjawab bersama. Jadi persekitaran yang menyokong adalah perlu bagi memastikan perubahan berlaku. Oleh itu, pengetua dan pentadbir sekolah perlu memupuk budaya sokongan untuk perubahan melalui kolaborasi guru. Kita lihat pula isu-isu di Malaysia berkenaan dengan perbincangan ini. Jadi beberapa kajian terhadap perubahan guru telah dijalankan di Malaysia, antaranya adalah mengenai sikap guru terhadap perubahan dalam sekolah. Dalam kajian oleh Muhammad Aizat mendapati sikap guru terhadap perubahan adalah pada tahap sederhana. Dapatan kajian ini turut disokong oleh kajian oleh Karim dan King. Selain itu, berdasarkan kajian literatur, kolaborasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan menyokong perubahan guru. Namun begitu, berdasarkan kajian oleh Chong, mendapati bahawa budaya kolaborasi masih kurang diamalkan di sekolah. Dan KPP yang berasaskan kolaborasi telah pun dijalankan di Malaysia. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran amalan tersebut dalam kalangan guru di Malaysia. Antara cabaran utamanya adalah kekangan masa dan kurangnya sokongan dari pihak pentadbir dan guru dan pentadbir yang kurang berfikiran terbuka. Maka, berdasarkan daripada perbincangan yang dijalankan, beberapa implikasi dapat dikenal pasti.
Yang pertamanya terhadap dasar pendidikan negara, di mana melalui PPPM, Kementerian akan memperkukuhkan budaya teladan rakan tugas untuk meningkatkan kecemerlangan profesional dan juga menggalakkan perkembangan komuniti pembelajaran profesional atau PLC antara sekolah. Di peringkat PPD pula, Kementerian akan mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum dengan menempatkan SISC Plus di PPD dan meningkatkan peranan mereka. Jadi SISC Plus ini akan membantu dalam pelaksanaan perubahan kurikulum dengan memberikan latihan secara langsung kepada guru. Jadi secara tidak langsung, ia turut memberi implikasi terhadap latihan guru di mana SISC akan merangka latihan mengikut keperluan guru, memandangkan SISC ini berpeluang mencerap guru di dalam bilik darjah dan memberikan maklum balas serta-merta. Jadi kertas konsep ini juga memberi implikasi kepada pemimpin sekolah yang sebagai faktor perangsang kepada perubahan guru, di mana pemimpin sekolah perlu memberikan sokongan dan peluang kepada guru untuk menjalankan aktiviti kolaborasi. Sebagai kesimpulannya, pendidikan ini merupakan satu proses yang dinamik dan sentiasa menurut perubahan. Namun, perubahan guru ni kadang-kadang dilihat rumit untuk dilaksanakan. Jadi, berdasarkan perbincangan, dapat diperhatikan bahawa kolaborasi antara guru, pihak pentadbir dan komuniti memainkan peranan sebagai faktor yang menyokong perubahan guru dari aspek pegangan dan amalan. Jadi, oleh itu, budaya kolaborasi perlu diamalkan di sekolah supaya proses perubahan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Bimbingan dan sokongan daripada pemimpin sekolah, PPD dan KPM adalah perlu untuk memastikan kejayaan dalam perubahan pendidikan negara. Okay, jadi ini adalah senarai rujukan yang saya gunakan dalam kertas konsep ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian, terima kasih.